Baiklah hadirin sekalian, bagi membuka tirai program pada slot kali ini, program diteruskan dengan ucap tama yang bertajuk Lanskap Kerajaan Digital. Sebelum itu saya bacakan dahulu biodata ringkas penyampai ucap tama program. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Zamri merupakan pengarah bahagian kerajaan digital di Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu, Jabatan Perdana Menteri. Bertanggungjawab dalam memantau pendigitalan perkhidmatan kerajaan, pernah berkhidmat di pelbagai agensi kerajaan, terutamanya Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Pengalaman beliau bekerja sebelum ini merangkumi pembangunan aplikasi, pengurusan pangkalan data, pembangunan pelan tindakan ICT, latihan ICT, pembangunan dasar dan garis panduan ICT dan penilaian teknikal ICT kepada pengurusan projek. Beliau memiliki ijazah sarjana muda sains dalam sains komputer dari Universiti Teknologi Malaysia dalam pengurusan sistem maklumat dan ijazah sarjana muda sains keselamatan cyber di Universiti Kebangsaan Malaysia. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Zamri bin Selamat, pengarah bahagian kerajaan digital, mampu untuk naik ke pentas. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berbahagia, datuk-datuk, profesor-profesor yang berusaha, doktor-doktor, teknologis, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. So, saya sebenarnya seronok bila dijemput dalam majlis ni. Tambahan pula saya dapat berjumpa dengan rakan-rakan yang lain. Dekat sini kita boleh mengakrabkan lagi kita punya silaturahim yang selama ni antara, sebenarnya kalau ikutkan kita mampu dengan KPT dan IPTA di bawah KPT. Sebenarnya macam yang disebut tadi dari segi plan strategi ICT tadi, sebenarnya dari segi mampu tadi kita hanya direct kepada KPT. KPT yang pergi kepada IPTA masing-masing. Jadi kalau tengok sekarang dari segi menerajui transformasi digital kan dalam persekitaran yang dinamik, saya rasa nak dapatkan tajuk-tajuk ni semuanya saya rasa kena bengkel korang ni. Memang cantik sangat tajuk-tajuknya, dan lepas tu dengan banner ketangkasan dan ketahanan pasukan kan, memang lepas tu dengan moto yang ada hari ni kan, tema ada tu kan, memang ketahanan digital mengemudi transformasi dalam persekitaran dinamik. Jadi sekarang ni kalau nak ikutkan, memang tadi pengarah ada beritahu pasal kita sebagai enabler kan di bawah. Tapi sebenarnya untuk complete circle semua tu sebenarnya saling menyapot menyapot lah senang menyapot. Dia kan saling menyokong lah kalau kita tengok BDAT kan, BDAT ni Business Data Application dan Technology in term of dia punya solution tu. Walaupun bisnes tu ke atas, memanglah kalau dulu orang kata alah IT ni cuma enabler je, betul tak? Tapi sekarang dah bukan jadi macam tu. Sekarang kita dah kena, bab kata pepatah yang pengacara majlis tadi, kena siap siaga. Bukan siap siaga berjaga-jaga dengar suara saya, tapi kita pun kena bersiap siaga juga dari konteks ICT. Sebab sekarang ni nampaknya ICT sudah menyerap ke dalam saraf-saraf kita semua. Kan? Kalau dulu, kalau kita, ini belum mula lagi ini baru mukadimah aja. Jadi kalau nak ikutkan, kalau dulu zaman mak bapak kita dulu, typewriter. Tingkatan 6 kalau boleh belajar naib, boleh jadi pion. Ingat mak bapak kita kan, habis semua. Belajarlah kat pusat belia, belajar menaip, letak jari kan. Ingat tak? Kan masa tu. Masa tu kita menaip. Kalau kat kampung tu kalau boleh menaip tu kira advance sikit lah. Boleh jadi kerani, boleh jadi pion, macam tu lah. Selepas tu dah habis, WordStar. Semua kena kerah belajar WordStar. Mak bapaknya kata, kalau kau tak belajar WordStar, kau susah cari kerja. Faham tak masa tu kan? Semualah belajar WordStar, WordPerfect kan. Control KC, KB, KK kan. Main kontrol-kontrol je masa tu, ingat tak? Nak blok. Masa tu jari kita lagi cekap daripada mouse. Tak pakai mouse kan. Skrin warna hijau, ingat lagi kan. Ini saya cerita balik evolusi kita. Zaman dulu kan. Lepas tu kita bergerak kepada telefon. Kan? Telefon. Sekarang telefon tu semua kita dah jadikan sandal pintu kan. Sekarang kita pakai smartphone. Kan? Perasan tak?
Telefon dulu masa tu kalau kita ada butterfly tu kira memang kira megah sikit lah kan. Butterfly, yup kan, gini-gini kan. Masa zaman tu. Boleh hantar mesej atas motor lagi kan. Tapi lepas tu kita pergi pada smartphone. Maknanya sekarang kita punya era ni memang sangat pantas. Kalau dulu orang IT ni dalam kumpulan-kumpulan yang maksudnya, ini memang orang teknik, memang special. Sekarang ni semua orang dah boleh bercakap pasal IT. Anak kita, orang-orang yang lain-lain bidang F pun, kadang-kadang dia lagi mau IT daripada kita. Bermakna sekarang, bukanlah kata kita ni makin terancam. Tak. Tapi maksudnya sekarang ni, IT kita kena siap siaga. Kalau dulu kita sibuk dari segi pembangunan sistem, sistem ni kena siap dalam 4 bulan. Kan? Kena ada software, ada SDLC kan. Dia ada 7 level tu kan. Lepas tu kita wujud pula agile, kan? Agile system. Agile. Lepas tu kita buat rapid system pula, kan? Hari ni order, besok siap bos, kan? Macam itulah dia punya konsep dia. Tapi dalam masa yang sama, kita sendiri pun kena agile. Kan? Bukan setakat teknologi saja agile, sekarang teknologi dah terlalu laju dah. Kan? Kita pun kena agile. Dan masuk agile ni kita sama juga dengan sistem lah. Kan? You bayangkan, kalau dulu buta huruf, sekarang buta huruf, dasar kerajaan untuk memastikan orang supaya kita celik kan. Maksud tu susah hati kalau orang buta huruf. Darjah 3 tak boleh baca, memang bodoh sungguh kan. Memang teruk sungguh kan. Zamri eja kereta. Saya suruh eja, bukan suruh start. Ingat lagi masa zaman tu. Zaman tu lah saya tak pandai baca kan. Selepas tu semua orang boleh baca. Sekarang ni orang pasal baca ni rasa saya dah tak ada masalah buta huruf. Sekarang masalah buta IT. Ingat tak masa tu celik IT, kadar ke IT rate tinggi, kerajaan memastikan celik IT. Semua kat kampung-kampung ajak internet, pakcik-pakcik hantar pakai mouse tolak. Lepas tu pakcik kata patutlah susah je nak pakai komputer ni. Tahu macam mana dia buatnya? Dia terbalikkannya mouse tu kat telurnya tu, dia tolak macam tu. Memanglah sampai ke sudah dia tak dapat kan? Zaman tu punya susah nak bagi celik IT. Masa tu lah celik IT. Dah sampai semua orang dah faham sekarang. Jadi sekarang ni kita dah IT dah kira peringkat dah macam dah tak ada isu dah. Kan saya mengajar saya dulu mengajar sebenarnya. Saya mengajar di Unita. Saya mengajar kat sana lama 6 tahun saya mengajar. Jadi habislah telur-telur mouse tu dicuri kan. Masuk kat tu kocik sebab dia orang takut nak pakai PC tu, takut orang lain pakai. Dia pergi makan, dia ambil yang pusing telur tu masuk ke kocik, dia pergi makan kan. Maknanya orang tak pakailah PC tu. Pasal dia punya telur dah tak ada. Jadi keluarlah dasar yang baru. Pelajar-pelajar sila bawa mouse sendiri macam tu. Kalau tak ada mouse, sila beli yang tu pasang sendiri kan. Macam tu. Zaman tu lah. Jadi pada waktu, kita kalau tengok dasarnya sekarang ni memang dah bertukar. Kalau kita perhatikan pun sekarang ni dari segi ICT, kita kena siap siaga. Dari segi diri kita, dari segi pasukan kita. Dan kita tak boleh datang sendiri. Kita kena datang by group. Kita dengan vendor, kita kena ada collaboration. Kita dengan persatuan tadi, kita ada kena collaboration. Kita dengan knowledge sharing macam yang tadi Tuan Pengarah beritahu kan. Kita kena sama-sama bergerak. Tak boleh lagi saya sendiri. Kalau saya sendiri macam orang Melayu kata serang. Bukan serang, dia kata seorang. Memanglah kalah kan. Seorang. Memang seorang-seorang habis lah kan. Oyup semua kan. Jadi konsepnya sekarang kita kena bersama-sama. Sebab kita kena siap siaga. Dan kita ni sebenarnya kita punya dah jadi macam frontliner sekarang dah. ICT. Okey, saya bila KP kata Zamri sekarang ni dah COVID, saya dah pekerja saya dah tak ada ni. Hari ni semua keluar PKPA ingat tak, berkeliling mengatakan bahawa boleh bekerja dari rumah. Perasan tak? Bila keluar je bekerja dari rumah, kita semua dah pening dah. Macam mana ni, anak buah ke mana pergi dah hilang dah kan. Dia kerja apa? Dia apa dia buat? Semua tak dapat detect dah. Masa tu terus keluar arahan. Zamri, you cuba fikirkan, saya nak hari Isnin saya tahu dia kat mana. Bayangkan masa tu kan macam mana ni. Masa tu kita dah fikir dah, kalaulah kita ni bomoh, kita boleh gini-gini kan, kita boleh agak kan. Masa tu. Tapi Alhamdulillah kan. Dekat kat rumah tu dalam 3 hari kita pun boleh juga buat. Jadi kita kena agile juga. Kadang tim ni tak perlu ramai. Tapi maksudnya kita kena siap siaga. Bila berlaku banjir kan. Bila banjir je, KP pun telefon. Zamri sekarang ni semua banjir. Semua dah hanyut dah sekarang. Kan? Kat sana hanyut, dekat Banting hanyut, semua hanyut. Lepas tu PM pun kata kena bagi duit sebelum keluar daripada PPS. Kan? Masa tu masalah saya pun call, saya kata saya sendiri pun masa banjir. Kan? Dia kata saya tak kira. Saya nak, dia kata hari Selasa sebelum keluar semua dah dapat cek 1,000. Dah dapat duit kan. Dah lah Sabtu Ahad bank tutup lagi, macam mana ni kan. Lepas tu nak profiling lagi. Kan?
Lepas tu kita pergi kat Labuan Dagang tengok. Sebab saya pun mangsa juga kat situ kan. Tengok, ya Allah macam mana aku nak profiling orang yang dekat dalam sekolah ni kan. Dengan wak-waknya kan. Bawa air, bawa apa. Lepas tu dekat kaunter tu kan. JKKK tu kan, kampung tu kan. Pakcik, siapa nama pakcik? IC, account bank. Agak-agak pakcik tu boleh ingat ke account bank tu kan. Ya Allah macam mana nak bagi. Masa tu kan saya fikir. Masa tu KP dah tak kata apa dah. Kan, kata, saya nak, dia kata, PM turun je besok bagi penyerahan, kita dah tahu siapa yang mangsa. Kan, masa tu lah. Jadi kita kena masa tu lah kita kena call bank kan. Bank kata tak, kita malam tutup. Tak, besok kena siapkan cek, duit masuk sampul, dah kena bagi agih-agih. Maknanya kita dah ada. Dengan semualah, dengan JKK kampungnya, dengan apa. Maknanya kita kena bekerjasama. Jadi segi IT kita kena ready. Kena siap siaga. Jadi kita kena sentiasa agile dan kalau boleh kita janganlah menganjal kan. Agile dengan menganjal tu dekat tu kan. Dan jangan mantul. Maksudnya kita memang boleh buat kan. Jadi sebab sekarang ni saya tengok tambahan sekarang ni arahan-arahan kerajaan sekarang ni lagi ganas-ganas kan. Macam semalam dia kata IDN kan dilaksanakan. Jumaat cakap Isnin laksana. Minggu hadapan jabatan-jabatan kerajaan akan didaftarkan dengan IDN. Masa tu semua macam mana, kat mana nak cocok kan. Kat mana, masa tu tak tahu. Jadi benda-benda macam ni sekarang ni dia orang main order je tau. Jadi kita sekarang jadi barisan hadapan. Jadi kita tak usahlah melihat yang ke belakang sebab masa yang lalu ni terlalu menyakitkan. Kan? Maka kita lihatlah kepada landscape kerajaan digital dalam konteks Malaysia Madani. Sebab sekarang ni kan Madani kan. Jadi kita jangan tengok belakang. Belakang ni mengerikan. Banyak benda-benda yang ngeri ya. Okay, jadi kita teruskan. Next. Next. Okay. Ni dari segi pengenalan Malaysia Madani. Okay, next. Tapi saya rasa ni benda ni dah banyak kali diratibkan. Saya rasa kalau boleh konsep dia simple aja. Di mana konteks Madani ni, kita Malaysia Madani ni adalah di bawah agenda dia adalah membina Malaysia Madani ke arah Malaysia sebagai sebuah negara yang mampan, sejahtera, kreatif, mengamalkan sikap saling menghormati dan budi berbudi bahasa. Maksudnya nilai-nilai ICT ni kita nak sekarang ni bukanlah ICT keras macam robot tak. ICT yang berpijak pada bumi yang nyata, maksudnya yang user friendly, yang sesuai dengan budaya dan culture kita. Macam tu ya. Sebab tu kalau kita tengok dia punya 6 rukun itu, ada kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Jadi dari segi kita bangunan ICT kita kena pastikan beginilah. Kita tak mau ICT yang tidak berperi kemanusiaan. Macam tadilah katakan tadi kan. Kita kena memikirkan. Kata pengarah tadi, dia kata, bapak dia kata, ayah dia kata apa? Lepas ni kita duduk kat rumah ajalah sebab tengok apa, anak dia pakai RFD kan. Jadi kita kena pastikan juga, kita kena tengok juga orang-orang yang takut dengan ICT ataupun yang mungkin terpinggir ni kan. Jadi 3 pembudayaan tadi adalah pendigitalan, perkhidmatan kepada rakyat. Ingat, kita fokus kepada rakyat. Apa sahaja kita buat kalau tak ada impact kepada mereka, nothing. Ya, tak ada. Walaupun kita belajar, yalah, dalam masa yang sama, saya tahu dalam sini kita sekarang 4IR kita punya blueprint kita dah siapkan. Tapi dalam masa yang sama, objektif kat sini saya tengok dah IR 5.0 saya tengok kan. 5.0 dia punya objektif untuk das bengkel yang kita nak penerangan kepada 5.0. Sedangkan blueprint kita 4.0. Bermakna punyalah laju baru kita baru profiling kepada agensi-agensi apa yang melibatkan dengan 4IR punya, yang IoT, blockchain yang agensi-agensi buat, baru kita buat, baru kami nak engage pada agensi, betul ke? Sebab kalau kita minta pada agensi, kementerian-kementerian, 24 kementerian, dia akan listkan aplikasi ni semua AI, aplikasi ni. Yelah, dia perasan AI lah, tapi kita kena semak lah sama ada dia betul-betul AI tu, mana kita kena verify balik. So jadi itu baru 4IR, belum lagi 4IR yang version 4. Yang version 5 kita tak tengok lagi. Nanti kita tengok lagi lah ya. Jadi bagaimana tengok betapa lajunya dari segi teknologi, tapi yang paling pasti teknologi tersebut mesti mendatangkan makna kembali kepada rakyat ya. Jadi pemberkasaan bakat tempatan terbaik. Yang ini yang PM banyak kali cakap. Bakat. Dulu saya pun tak faham bakat. Bakat ni term yang baru kita dengar. Kalau kita cakap bakat ni macam bakat artis-artis je kan. Rupanya sekarang ni bakat ni adalah dari segi kita punya pembangunan supaya kita bina kita punya modal insan, dari segi kita punya expertise kemahiran secara pembangunan secara in-house.
So macam sistem padu yang kita buat semalam, hari tu kita buat secara in-house. Ya, tak ada buat secara outsource. So kita tarik semua pakar kita duduk dan kita develop. Okay. Lepas tu dari segi pemperkasaan pengurusan projek yang strategik. Dalam pengurusan projek itu kita kena pilih. Ada banyak projek-projek yang berimpak tinggi yang kita strategik. Yang itu kena pilih. Memang projek ada banyak projek, tapi kita kena tengok, normalizekan, kita kena strategizekan. Ada yang bertindih mungkin kita boleh sekalikan. Ya. Jadi kat sinilah dari segi architecture, ni siapa yang buat ini lah, architecture building block, maksudnya architecture punya IT dengan solution architecture, solution building block tu mesti saling menyaut lah. Architecture is architecture, penyelesaiannya tu juga mesti tengok dari segi macam dari segi pengurusan projek tadi. Ya. Jadi okey. Okey, next. Ini selaras dengan ucapan KSN lah. Iaitu islah dan pembaharuan perlu pastikan sentiasa ada penambahbaikan sama ada dari segi sistem, peraturan, proses kerja serta penghasilan agar benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Dah rakyat lagi, dia cakap. Sekarang ni kita nampaknya ke rakyat saja. Lepas tu kalau misalnya bisnes kita tak betul ke apa, kita kena betulkan balik. Kena susun balik. Kalau proses tu 8 step, mungkin boleh jadi 3 step atau 2 step. Ya? So slide ni dibekalkan kepada semua kan? Betul? Ya kan? Okey. So bolehlah menjadi jajan lah untuk tengok balik kan? Jajan masing-masing kan? Untuk detail boleh, tapi untuk kat sini nanti boleh lah. Kan kita ada apa? ChatGPT, ada Copilot kan? Type ni dapatlah semua benda-benda yang kita patut baca yang berkaitan dengan yang ini kan? Okey. Next. Okey, ini dari segi evolusi pendigitalan Malaysia Madani ni. Sampai ke sekarang. Kalau kita tengok kan, kita punya dulu kita ada multimedia super corridor proses. Ini zaman saya masih kat telehealth dulu. So kita ada 7 flagship ni. Zaman tu Mahathir wujudkan benda ni untuk kita aktifkan kita punya ICT. Masa ni nampak tak pembangunan ICT tu lebih kepada vertical. Lebih kepada kluster domain kan. Domain pendidikan, smart school, lepas tu kesihatan kan. Sekarang bila kita pergi pada Gov 1, Gov 2 kan, Gov 3, sekarang ni national. Dia pergi pada rakyat balik. Tapi sekarang ni kita lebih pada horizontal. Tak ada lagi yang sistem yang you bercakap soal sendiri je. Dulu kita lebih pada operation base. Sistem ni. Sekarang ni kita dah pergi horizontal base antara sistem. API kepada API kepada API. Bermakna kalau you duduk satu je, bermakna itu masih lagi operation. Contohnya kan, saya perasan ya. Setiap kementerian kita buat apa? Laporan tahunan. Betul? Kita buat laporan tahunan. Apa yang berlaku pada laporan tahunan buku tu? Kita simpan kat rak, betul? Kan? Laporan tahunan kan? Tak sepatutnya dia tak berlaku macam tu. Ni saya punya idea lah, saya terfikir. Kenapa laporan tahunan ini kalau Kementerian Kesihatan bagilah laporan tersebut kepada Kementerian Pelajaran? Sebab automatik Kementerian Pelajaran boleh buat penjajaran bilangan kelas, berapa dari diperlukan untuk pendaftaran. Tak perlu orang tunggu dan tak perlu peruntukan sekolah tambahan. Oh, kat kampung ni sebenarnya dah kurang orang bersalin kan? Sekolah kurang murid kan? Mana dia dah boleh dah. Dah boleh. Tengok lapor, dia tak payah buat apa. Dia baca laporan yang Kementerian Pelajaran, Kementerian Kelahiran setiap kawasan tadi. Kementerian Pelajaran, dia punya laporan dibaca oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Automatik dia tahu berapa yang pencapaian dan berapa allocation universiti mengikut kos. Pada saya lah, ini saya punya duk fikir-fikir, kalau macam itu kan alangkah baiknya kan. Jadi kita nampaklah kesenambungan. Sekarang ni kita nampak live health record. Maksudnya daripada lahir sampai kita mati kan, kita rekod tu kan. Itu rekod dari kita sendiri kan. Tapi in term of proses tadi tu, sepatutnya kita dah boleh buat macam tu. Sebab tu sekarang dari segi sistem kita tak boleh macam ni lah. Kita dah kena cross. Sebab tu kalau saya nak tahu apa-apa, saya masuk kementerian, pertama saya nak tengok laporan tahunan dulu. Sebab dari laporan tahunan tu kita boleh tahu penceritaan dia. Okay? Jadi macam tadi contoh macam kalau Kementerian Pelajaran, Kementerian Pengajian Tinggi. Kementerian Pengajian Tinggi punya laporan diambil oleh kementerian, patutnya laporan daripada Kementerian Sumber Manusia dibaca oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi dia tahu dari segi kelompongan ruang apa yang perlu bidang yang nak ditambah. Jadi KPI itu saling menyaut. Ini saya punya idea. Saya tak tahu lah, mungkin ada dilaksanakan. Cuma saya tak perasan bila tu buat. Okay?
Jadi sekarang ni jadi segi sistem macam tu. Kita kena cross. Ya. Tambah macam sekarang sistem padu kan. 70% dah siap lah kalau ikutkan kita dah buat dah. Okey. Dan kita sekarang benda tu dia akan tap banyak sistem-sistem yang lain. Okey. Contoh macam e-kasih sekalipun kan. Sistem e-kasih pun dia tap banyak. Dari segi bantuannya, dari segi negeri-negeri punya, zakatnya dia akan tag. Banyak sistem tu dia akan tag. Untuk memastikan bahawa setiap individu ni apa bantuan yang dia terima. Okey. Itu baru dari segi konteks tu ya. Sekarang ni nampaknya kerajaan dah nampak macam tu lah. Tapi saya rasa nak sampai ke level maturity level tu mungkin saya rasa memakan masa lagi lah. Dari tahun ke tahun. Saya percaya universiti pun kena buat macam tu nanti. Dia dah tak boleh lagi duduk satu-satu. Mungkin dah cross macam tu. Nampak dah. Ya. Okey. Next. Okey. Ini dari sudut statistik yang saya dapat dari DOSM. Tahun 2022. Kalau kita tengok dari segi yang atas ni. Atas ni dari segi device-device yang kita ada. Kan? Kalau dulu kita TV. Kan? Telefon kan? Sekarang ni dah tak ada TV, tak ada telefon. Semuanya kat phone. Kan? Betul tak kan? Sekarang ni saya tanya, telefon rumah kita tu pun rasa saya kita tak buka dah, tak angkat dah. Telefon pejabat, semalam saya dah cakap kat pejabat dah, berapa lama banyak yang telefon pejabat yang kat atas meja tu, yang diangkat. Saya rasa tak angkat, semuanya pakai phone. Kan? Order by phone lagi faster daripada order by kan, cakap melalui PA dan apa. Saya rasa yang itu pun kalau tengok dari segi penjimatan banyak kita boleh kurangkan. So sekarang ni tak tahulah keberkesanan telefon tetap di bilik pejabat ni adakah lagi perlu ditetapkan ataupun perlu ganti macam mana kan. Jadi sebab sekarang ni semua ke sini. Naik kapal terbang kan. Saya tanya, mana TV-nya? TV dah tak ada cik. Dia naik kan, lepas tu pergi wifi, tengok TV kat phone sendiri sekarang. Punyalah kedekut. Nampak tak? Sekarang makna level tu sekarang, mana kalau mesyuarat sekarang ni kat bilik mesyuarat dah tak ada lagi PC dah. Buka je the PC, peganglah phone masing-masing. Mungkin saya rasa akan sampai level tu. Sebab sekarang ni swasta bergerak dulu tau. Sekarang boleh pula kita naik kapal terbang tak marah pula dengan apa pramugari tu. Biasa kita tengok TV, tarik sini kita tengok macam ni kan. Sekarang kenapa pakai TV sendiri? Nampak? Kita boleh pakai, kita boleh accept dah. Lepas tu saya tanya, telinganya mana? Telinganya bawa sendiri cik, kita tak bekalkan. Lah, lagi kedekut pula dah nak jimat. Dulu kita tarik kan boleh tengah kan. Sekarang tak boleh dah. Contohnya. Jadi sekarang ni mungkin semua kat tangan kita. Kan? Bayar, transfer duit kan. Semua pakai tu. Tak takut langsung. Kan? Buka je QR code. Anak saya QR code begini je kat kedai-kedai kan. Bapaknya tengok, habislah duit aku. Memang begitu je. Kan? Makan tak selera sikit je, tahu-tahu dah sampai. Kan? Sekarang ni bermakna sekarang punya vision, budak sekarang, dia tak makan nasi tau sekarang. You tahu tak, sekarang makanan ruji dah bertambah. Wi-Fi sekarang, data. Tak percaya sekarang kalau anak-anak kita, anak saya 7, semuanya kat IPTA. Bukan IPTA lah, ni dekat, dia belajarlah kat universiti. Bukan kat universiti, dekat kemahiran semua. Dia memang, dia tak makan tak apa. Bah, dia kata, abah kalau tak bagi duit makan tak apa, bah. Jangan tak bagi top up. Dia kata, memang jam dia. Jadi sekarang ni kat rumah tu, dalam bilik-bilik, nak panggil, tak nyaut. Matikan wifi, sure keluar. Nampak? Jadi sekarang kebergantungan tu. Nampak ya? Anak-anak kita. Jadi sekarang budak-budak sekarang ni, dia membesar disebabkan data. Kalau dulu saya percaya masih kecil-kecil dulu kan, kita dilepas kan. Lepas, mak pergi kebun-kebun apa semua kan. Kita balik-balik, anak aku dah besar kan. Dulu kan. Kita lepas je, tahu-tahu dah besar kan. Tak tahulah main apa kan. Kat kebun-kebun kan. Zaman-zaman dulu lah kan, nyelastik burung lah apa, balik dah besar. Sekarang kalau lepas saja budak, dia balik badan tak besar tau. Kepalanya besar. Tak percaya tengok. Pasal dia punya network dia apa semua kan, sampai tak terjangkau dengan kita. Dia punya konsep kan. Kawan-kawan dia kan, jemputan kahwin, kalau dulu kan zaman tak ada kan, kau jemputlah kawan-kawan kau. Kita dapat agak berapa ramai kan. Sekarang jangan berani-berani cakap macam tu. Sebab dia jemput siapa kita tak tahu. Sebab dia punya social media, TikTok punya friend kan. Dia jemput semua tak demam kita kan. Jadi benda-benda macam ni
kita ini semua teknologi lah kan. Jadi kita kena berjaga-jaga. Ya. Okey. Kalau ikut dari segi jalur lebar tadi, yang kat sana tu ada 95%. 95.5% lah kan. Tapi saya rasa sekarang dah tak ada dah. Semalam saya pergi dekat kerajaan Perlis, pendigitalan di Perlis, dah boleh kata 100%. Perlis kan kecil kan, boleh lah extend kan. Tapi 100%. Dia dah tak main lagi dah. 4G apa ni. Dia pergi 5G dah semua. 100% dia punya target dia pergi 5G. 100%. Lepas tu dia punya target sekarang dah tak main lagi pencawang yang, ingat tak kita punya pencawang sekarang kan berebut pencawang yang pakcik-pakcik yang sewa tanah letak pencawang kat atas banyak-banyak tu kan. Sekarang dah tak ada teknologi tu sekarang dah. Sekarang teknologi dia punya gelombang dia tu dekat tiang-tiang telefon dah. Maksudnya tak tahulah dia akan buat approach macam tu lah sekarang. Setiap tiang elektrik tu atas tu agaknya lah kan. Bermakna dia pas. Bermakna selagi kau ada tiang elektrik, makna kau dapat. Dia punya ni bayangan macam tu lah kan. Ni teknologi yang bocor. Kan saya dah kenalkan. Tak tahulah mungkin dah lama kat tempat lain, tempat kita je baru nak start. Sebab kalau kita pakai teknologi yang satu tu, yang berlakunya contoh macam kes banjir semalam kan. Okey, pengarah kata, gunakan notebook, masuk dekat pengkalan data kita. Semua yang mangsa banjir. You agak-agak macam mana? Dah lah banjir. Tiang pencawang satu kan. Semua orang hilang anak, hilang mak semua kan. Lepas tu elektrik tak ada. Dia punya, kita punya telefon tu berpusing-pusing cari cari network kan. Semua network tak ada. Sebab apa? Apabila kawasan banjir, yelah orang nak tolong pun telefon, orang yang ditolong pun telefon, orang yang dicari pun telefon. Jadi semuanya akan tertumpu dekat kawasan mangsa banjir tu. Data kita nak masuk tu pun, berhenti dah. Tak pergi dah. Pasal pun network putus kan. Jadi benda-benda macam ni memang, jadi sebab tu salah saya tanya dengan Datuk KP, dia kata, Zamri, kenapa masa banjir, bila berlaku, dah tahu tempat tu banjir, kenapa orang tu masih duduk situ? Kenapa dia tak lari? Kan? I cakap kat dia, Datuk tak pernah rasa banjir kan? Dia rasa dia baru tahu. Sebab bila pengumuman dia kata Kelang Gate akan dibuka gate air kan? Wak-wak yang dekat dalam PPS ni, dia bukannya, yang kat luar ni bukan masuk. Dia keluar daripada PPS. Dia kata biarlah, kalau nak roboh, biarlah saya roboh dengan rumah saya. Nampak tak? Jadi kita kena tengok sentimen macam tu lah. Kan pinggan mangkuk dan sebagainya yang diorang nak dapatkan benda tu mahal harganya. Macam kita je lah pakai Shopee boleh sampai TV kita kan. Peti ais pakai Shopee kan. So orang dulu dia kumpul duit benda macam tu lah saya rasa ya. Okey, lagi next. Apa ni? Perkembangan pula. Patah balik. Okey, next. Okey, ini dari segi perkembangan teknologi berasaskan digital sekarang lah. Kalau kan ada artificial intelligence, blockchain, cloud computing, data analytics dan internet of everything. So, saya rasa benda ni akan ada banyak lagi selepas ni. Kan? Sampailah kalau tengok sana tu ada AR, VR, banyaklah cyber robotik dan sebagainya. So ini sebenarnya kita pun sekarang dari segi kerajaan kita adalah usaha-usaha untuk dapatkan daripada jabatan-jabatan kerajaan apakah inisiatif-inisiatif yang diorang bangunkan ni semua. Sebenarnya memang diorang bangunkan tapi diorang tak sengaja. Itu punya robotik je. Benda tu dah buat dah. Sebenarnya apa yang kita nak buat sebenarnya kita dah buat. Faham tak? Kadang-kadang kita nak memudahkan kerja kita kan. Kita buat rupanya dalam tu sebenarnya dekat situ IoT zaman Zul dulu dah ada dah. Zul Design kan. Yang rawang tu. Dia dah ada buat-buat sikit lah tapi masa tu seket lah. Jadi sebenarnya benda-benda ni kita dah ada. Cuma kita taklah structurekan macam ni. Dekat situ ada artificial intelligence. Sebenarnya Zul pun dah buat juga. Dia masa yang pintu tu kan. Dia sebut pakai suara. Dia buka kan. Tapi kita masa tu kita nampak wow, tapi kita tak tahulah nama-namanya apa benda lah tu kan. Sampai sekarang ni barulah dinama-namakan macam ni. Kan? Jadi benda-benda macam ni sebenarnya saya percaya orang kita cerdik-cerdik belaka semua dah ada benda-benda tu. Cuma kita tak profiling. Tapi bila kita gali, sebab tu kita kena sahkan balik pergi ke agensi. Ini adakah sebenarnya robotik ataupun sebenarnya adakah melibatkan artificial intelligence? Kan? Bila big data, dulu orang tak cakap pasal big data. Dulu orang cakap pasal apa? Sibuk warehouse kan. Lepas tu data lake. Dah jadi lake pula kan. Lepas tu data big.
Dah big pula. Sekarang ni data cloud. Data cloud pula. Tak tahu lepas ni tak tahu jadi apa. Jadi sekarang ni memang sangat pantas lah. Ya. Tapi term-term tu sebenarnya tak apalah. Term biarkan jadikan term. Yang penting manfaatnya kita nak. Yang itu kita kena pastikan. Okey. Next. Okey, ini dari segi data digital sebagai aset strategi. Okey. Pertama dulu pembangunan perkhidmatan dalam talian yang saya cakap tadi. Kalau perasan kan, dulu kita buat sistem, siapa yang zaman saya tahulah buat sistem pakai client server kan. Sebelum tu kita tak client server lah, kita buat local lah kat PC tu. Pakai mainframe, coax cable. Hanya certain tempat yang boleh. Lepas tu client server. Lepas client server, pada zaman tu kalau kita boleh pakai web, kita kira paling canggih lah. Kementerian yang pertama menggunakan web kan. Masa tu lah Cool Vision. Saya ingat lagi lah saya pakai Cool Vision masa tu. Di Kementerian Pelajaran. Bila dah boleh buat web tu kan, web tu masa tu memang hebat sangat lah pasal boleh buka pada semua kan. Lepas tu web tu pula tersasar-sasar. Kalau skrin dia kecil, terbabas kat sini lah, terbabas kat sini kan. Terkeluar-keluar. Alah, macam mana ni nak ngejas kan. Rupanya dah ada pula bootstrap. Maknanya kita adjust. Web responsive. Nampak tak? Lepas tu teknologi berubah lagi. Sekarang gunakan phone. Mobile app pula dibuat. Kan? Udah buat mobile app. Mobile app pula pening sekarang. Tahu pening macam apa? Sebab teknologi sekarang ada 3 je. Android, Samsung dengan apa tu? iPhone. Sekarang ada Huawei. 3. Ada Huawei kan? Setiap kali bertukar upgrade OS saja, demam orang yang buat mobile app. Kan? Bila kita buat, ada pula pakcik-pakcik tak boleh install pun. Lah, rupanya dia zaman abang sikit daripada sendal pintu. Dia punya tu. Memanglah tak boleh kan? OS yang jadi lama punya kan? Jadi kita sebenarnya bila kita letak dekat Play Store tu, memang kita susah lah kita nak ikut. Sebab kalau melibatkan 28 juta rakyat Malaysia kan, yang gunakan teknologi ni, kita akan pening. Jadi sekarang ni ada pula PWA, Progressive Web Application kan? PWA. Pandai. Buat satu, siap semua. Faham macam itulah kan? Lepas tu multi-device, multi-platform. Tak payah risau. Jadi sekarang nampaknya, nak tak nak kita kena bersedia lah. Dari segi pembangunan aplikasi kita, mesti begitu. Sebab dia kata ada offline mode. Kan? Ada offline mode kan? 10 minit kau bagi kejam. Pembangunan perkhidmatan talian, pengintegrasi. Lepas tu, mendapatkan insight dalam pembuatan keputusan. Ini zaman yang lepas-lepas lah. Sekarang kita mau inovasi baru, menjana hasil pendapatan. Sekarang ni, apa saja kalau tak pergi pada rakyat dan tak mendatangkan ROI pun tak guna. Mana kita kena semak macam tu. Ya? Okey. Next. Okey, ni yang tadi disebut pasal plan strategi. Plan strategi pendigitalan sektor awam tu, sebenarnya ini adalah beberapa kitab-kitab utama yang telah disediakan oleh ulama-ulama yang hebat lah dalam pembangunan ICT kita. Ya? Yang ni memang dia dah, orang-orang yang kita dah tentu ya. Dasar 4IR, yang ni saya cakap tadi. Ini kita cakap 4IR. Dalam kita punya objektif dah IR 5.0 dah. Rangka tindakan ekonomi digital. Tapi ini adalah sebahagian daripada yang ada tau. Kita rujukan yang ada. Tapi ada sebenarnya kitab yang lain. Yang itu adalah RMK11. Lepas tu plan strategi pendigitalan. Boleh semak. Benda ni ada dekat dalam laman web masing-masing. Tengok. Dan sebenarnya macam KPT. KPT dia sebenarnya respon kepada kita punya sektor awam. Universiti sepatutnya dia respon kepada plan strategi KPT. Jadi saling menyaport. Okay. Next. Okay. Next. Lagi? Ni. Saya pun nak kena jual juga lah mampu kan. Sampai kat sini saya pun kena jual mampu. Okay, mampu ni kalau ikutkan dia memang kita pemodenan, penyampaian, perkhidmatan, transformasi. Itu saja disebut-sebut. Termnya kan. Untuk kita modernkan kita punya perkhidmatan, kita transform. Iaitu kita punya visi meneraja pemodenan, penyampaian, perkhidmatan awam. Lepas tu misi kita berperkasa penyampaian perkhidmatan awam melalui inovasi dan pendigitalan ke arah perkhidmatan yang cekap dan berkesan. So dengan cara kita akan, kita ni memimpinlah dari segi pemodenan, perkhidmatan awam, lepas tu pembangunan ICT sektor awam, fasiliti pemodenan dan transformasi awam dan kita juga ada perundingan ya. Kita bukan perundingan ICT perundingan untuk pentadbiran ada juga. Dari segi polisi, dari segi tata cara pun kita ada 2 ya. Dan juga promosi perkhidmatan awam. So ini adalah next.
Yang ini adalah perkhidmatan utama. Perkhidmatan utama ni you all patut tengok sebab mungkin ada beberapa perkhidmatan ni yang boleh mampu tawarkan kepada you all. Contohnya macam pusat data sektor awam. Kita ada pusat data sektor awam. Mana mungkin dari segi kos, you all tak payahlah create, you boleh gunakan kita punya data sektor awam. Cloud framework tadi, kan? Kita ada CFA kita memang dah ada dah tadi yang 3 tadi. Apa nama? Google. Ada 3 ke 4? Ada 4. So yang itu Siti Mariam lah kot dia punya champion dia ya. Champion dia kalau nak tahu, dia. So sekarang ni banyaklah yang on projek-projek on board yang cloud yang bawah ni. Begitu juga dengan rangkaian telekomunikasi sepadu, OneGovNet, ini OneGov call center. Kita ada, lepas tu Gamma. Gamma ni sebenarnya tempat yang mana semua mobile app kita ditempatkan untuk memastikan bahawa mobile app tersebut memang kerajaan punya. Sebab kalau dekat dalam tu macam-macam scammer boleh letak situ, kan? Jadi kita letakkan dekat kita punya Gamma tu. Okey, komunikasi bersepadu kerajaan tu OneGov UC yang kita gunalah, yang email saya tak tahu, yang universiti pakai sendiri kan? Sendiri kan? Okey. So, satu lagi ada data terbuka sektor awam. Yang ini kalau you masuk sini, memang ini data-data yang open. Ya? Bukan data-data sulit. Jadi you boleh tengoklah situ dari segi... menarik juga kalau you rajin nak tengok. Umur kita sebenarnya lahir pada popular pada tahun-tahun bila. Jumlah memang you boleh searching kat situ. Okey, lepas tu MyGDX ni kita punya backbone untuk integration. Kita dah ada kat sini. Mana kalau kita integration by agency, kita ada 26 agensi, pembekal data, 6 pengguna data agensi. So, yang mana ada pembekal data tu you boleh masuk je. Ya, boleh guna ya. Pasal kita dah ada license untuk connect dengan you all kalau you all nak. So, itu DDMS dan satu lagi perkhidmatan keselamatan ICT secara berpusat. Jadi sebenarnya kita ini adalah sebahagian, kita ada banyak lagi produk-produk kita, ya. Okey, next. Okey. Ini dari segi perkhidmatan. Ini kita cerap setahun 2 kali. Setiap tahun 2 kali kita cerap. Kita dapati sekarang ni ada 21,723 perkhidmatan di kerajaan, ya. Dan dalam masa tu E2E tu ada 66%, 66.24% E2E. Yang 33.76% tu bukan E2E. Bukan E2E tu maksudnya apa? Memang tak boleh dikomputerkan. You kena datang kat kaunter. Maksudnya, faham tak? Kena datang kat kaunter, macam kat jumpa doktor, kan? Yang itu perkhidmatan-perkhidmatan, ada serta perkhidmatan memang tak boleh. Contohnya dari segi, kalau ikut pergi untuk urusan-urusan tanah apa banyak? Kena hadir sendiri. Kan? Ada beberapa urusan-urusan yang memang tak boleh, ya. Jadi sehingga Oktober tu banyak tu. Lepas tu sasaran My Digital kita nak 80% E2E pada 2025. Bermakna 2025 semuanya dah elektronik. Kita punya target. Dan benda ni setiap tahun kita cek berubah-ubah. Faham pasal berubah? Sebab ada perkhidmatan yang setiap kementerian tu tahun ni baru ada. Ataupun tahun ni satu. Bila tahun depan dia declare, dia kata ini sebenarnya ada 4 perkhidmatan Cik Zamri, bukan satu ni, jadi 4 pula dah ada tambah perkhidmatan. Sebab kan kita kan dinamik juga, agile tadi kan kita kata agile, jadi perkhidmatan tu akan bertambah-tambah juga. So inilah perkhidmatan kita, government G2E, G2G, G2C dan G2B. Jadi bila you all nak pastikan nanti dari segi inisiatif universiti, you kena pastikan bahawa you punya ni antara dengan mana? Dengan siapa? Dengan G2G punya ke? Inilah dia punya inisiatif dia. Okay, next. Okay, ini biasalah cabaran-cabaran. Okay, dari segi digitalan. Dia kita tak pergi mana, kita akan tengok dari people, process and technology. Macam tadi rakan kita ada cakap pasal people, process and technology. Itu yang kita refer selalunya kan. Okay, people-nya apa? Biasanya inilah yang ada kat senarai inilah. Kurang komitmen, pemilihan kontraktor, pasukan projek yang tak berapa nak strong, pertukaran staff dan sebagainya. Untuk proses pengurusan projek yang lemah, perubahan polisi, ini lagi ngeri. Tengah nak buat tengah-tengah, polisi bertukar. Contohnya itu kan. Jadi teknologi, pemilihan penggunaan codes. Kan, nampak? Yang ini sekarang kita banyak yang jam kat sini lah. Memanglah dari segi pembangunan aplikasi itu tak segera, kita pun ambil yang codes. Yang maksudnya, kod ni? Kod dah ready lah maksudnya. Hang tinggal guna pakai je. Commercial?
of the chef. Macam tu. Jadi bila kita pakai, bila kita punya bisnes tu bertukar sikit, nak ubah tu demam. Ubah sini kan, dia bocor kat sini. Ubah sini, bocor sini. Sebab dia benda tu dah cantik. Kan? Jadi sepatutnya bila coach ni kita pakai, kita terus pakai je. Dah tak boleh ubah-ubah dah. Sebab tu kalau boleh kita nak buat customization lah. Kalau boleh kita buat sendiri lagi bagus. Okay? Okay, ini tumpuan masa hadapan. Next. Tumpuan masa hadapan. Next. Ni dia. Okay, digital hybrid. Sekarang ni semua dah hybrid dah. Kalau dulu analog dengan digital. Sekarang dah hybrid dah. Structured dengan unstructured. Kan? Dulu kita structured database kan. Thinking pun sekarang lain dah. Structured thinking, unstructured thinking. Cara thinking dah macam tu. Ini semua dah hybrid lah. Lepas tu emerging technology. Yang baru muncul lah. Recognition human kan. Boleh muka, boleh kenal. Kan. So mungkin selepas ni kehadiran pelajar agaknya tak payah lagi apa. Ambil je gambar, pap. Terus masuk attendant. Kenal. Mak ni datang. Tak payah lagi dah. Bapaknya pun dapat tengok dah. Bapak anak aku sampai kat kelas. Dia macam tu lah. Sekarang ni mungkin akan datang macam tu. Okay, digital mindset. You bayang tengok macam ni. Takut kita nak ni. Ini anak kita kan. Digital mindset. Macam ni lah. So kita sekarang ni mana kita kalau fikir pasal ni kita dah kira cara kita dah kira mindset. So digital security dan leadership digital. Sekarang ni di mana-mana kursus pun kau tengok kursus di peringkat PTD ke kat mana-mana dia tak lari daripada digital leadership. Sekarang digital dengan leadership yang diorang ni dah jadi gini-gini dah. Kan? Dia tak boleh dah. Leader tak boleh dah. Pimpinan. ICT tak boleh dah. Dia dah gitu-gitu dah. Integration dia tu. Okay. Dari sini sebenarnya adalah beberapa contoh-contoh yang berkaitan dengan IT yang telah saya senaraikan juga. Sebab bila urusan tanya kat saya kan, Cik Zamri ada tak contoh-contohnya kan? Saya pun cari jugalah kan. So adalah beberapa contohnya macam KKR, Kementerian Kerja Raya, dia buat UAV laluan jalan lebuh raya Pen Borneo. Saya tak tahu kat mana dia punya benda-benda yang OAT-nya. KPT pun ada buat, KPKT, Big Data Collaboration, KPM pun ada, IoT, KDN buat AI, Integration Real Time Attendance System. Lepas tu KKD pun ada buat. So banyaklah yang mengaku buat. Kan? Banyak kalau saya baca di senarai penuh. Sebab seorang tanya, Encik Zamri nak ikut kementerian ke ikut inisiatif? Banyak ke? Lebih kurang 1 milimeter? Banyaknya tak ni. Contoh je. So bagi contoh. So kalau nak detail, datang-datang sana kita boleh tengok dia ni. Ataupun kita sembang lah. Ya? Okay, next. Okay, ni sekarang. Kita punya fokus area sekarang ni, inilah emerging technology yang saya kata tadi. Yang ni, fokus kita. Dari segi teknologi kita ikut juga, kita tengok. Lepas tu dari segi akta keselamatan cyber. Bila kita punya data ni sekarang dah merata-rata, kan? Yang ini kita kena perkuatkan, kan? Banyak kebocoran ya, maklumat-maklumat kita apa semua kita kena hati-hati juga. Ya? Kadang-kadang tambah macam anak-anak kita kan, dia ambil gambar pun dia tak tahu ke mana, dia ambil gambar depan rumah kita. Dia tak perasan tu dengan alamat rumah kita ada kat situ. Kan? Faham tak? Dia ambil gambar tu. Jadi kadang yang itu kita kena ajarlah anak-anak kita nak ambil gambar. Kadang-kadang kat kedai mamak Fadia sembang kan. Dia rusak rokok, dia ambil gambar, dia tak tahu ada rencana sekolah. Benda-benda macam tu. Benda nampak macam simple, dia tak rasa pun dia bersalah. Ambil gambar je bah, tapi dia punya tu. Dari segi yang pertama dari segi itulah kita punya maklumat-maklumat yang pribadi kita dah. Lepas tu sekarang Akta Omnibus perkongsian data. Yang ini sekarang kita tengah kaji. Bayangkan dulu kita buat akta masing-masing. Bila kita nak buat omnibus ni, perkongsian data, kita kena baca balik akta-akta tu. Saya rasa dekat dia melibatkan universiti-universiti juga ya. Kena baca banyak akta. Saya rasa beratus ke tak tahu lah, beribu akta lah. Kena baca balik. Dan dia melibatkan banyak pindaan-pindaan akta. Dan akta-akta yang sedia ada tu juga melibatkan pelupusan-pelupusan akta. Jadi benda tu, ialah kita bukannya kita tiba-tiba ada. Memang sebelum tu kita dah ada. Jadi bila kita nak buat akta omnibus tu, memang data nasional tu kita kena tengok akta-akta yang lain. Dan yang baru-baru ni, saya dalam 2-3 minggu tu lah. IDN. Lepas tu sistem padu. Dan baru-baru ni dikatakan bahawa, inilah saya maklumkan katanya IDN akan digunakan sebagai
subsidi untuk sistem padu tu sebagai kita punya authentication. First, digital ID tu. Mana subsidi kita melalui situ lah. Okay, next. Okay, rumusan. Okay, rumusannya adalah pendigitan sebagai pemboleh ubah daya dalam pembangunan Malaysia Madani. So, Madani perlu kerjasama yang saya cakap tadi. Semua pihak untuk menghayati konsep Malaysia Madani dari segi pemikiran dan tindakan. Mana kita kena konsensus satu hati lah. Transformasi yang melibatkan perubahan budaya, organisasi dan operasi serta sektor awam ke arah perkhidmatan kerajaan yang lebih cekap, telus, efektif dan inklusif. Jadi, lahir kata, you all ingat tak cerita Piramli Pujang Lapuk? Tak ingat Pujang Lapuk ni, kalau tengok memang kenakan kita ni. Kan? Antara filem tu antara Ramli, Sudin, Aziz dengan siapa? Pak Mustar. Kan? Masa Ramli cakap kerja ni bukan main-main teruk, kan? Lepas tu siang malam tak boleh tidur. Ramli cakap. Lepas tu si Aziz cakap, "Oi, kerja saya paling berat." Ingat tak dia kata? Siang malam tak boleh baring. Lepas tu si Sudin kata, "Kerja saya lagi berbahaya pakcik. Siang malam berjaga-jaga." Nampak tak kan? Lepas tu masa dia gaduh dengan Samsing, dia kena baling dengan batu kan. Dia kata, "Aduh pakcik." Lepas tu pakcik tu kata, "Kenapa tak elak? Pakcik belum ajar kan?" Jadi samalah macam kita ni. Sebab apa sahaja yang kita buat ni, kan, kita kena berjaga-jaga. Kan? Berjaga-jaga, berwaspada dalam masa yang sama, kita kena belajar dengan pakcik Pak Mustar ni. Bagaimana untuk menangani dari segi ICT. Dan kita punya kerja pun sangat teruk, berat sebenarnya, berbahaya sebenarnya dari segi security tadi tu. Dan kita kena siap siaga, berjaga-jaga. Itu saja. Sekian, terima kasih. Ingat cerita.